Zaman Muhyiddin PDF dulu berapa banyak dia buat? Kalau walaun tak faham, okeylah, memang walaun macam itu. Tapi bila ada komen-komen, kita mengukuh 2.9% dengan yen, 2.4% dengan baht Thai, kita mengukuh 2.4% dengan sterling, kita mengukuh 2% dengan rupiah, kita mengukuh 1.8% dengan peso, kita mengukuh 1.7% dengan Korean won, kita mengukuh 1.6% dengan euro. Faktanya begini, kalau dikata Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya sebagai Menteri Ekonomi, kerajaan gagal memulihkan ekonomi, dia kata. Sebab tu saya tanya Muhyiddin dalam parlimen, dia tak boleh jawab. Faktanya begini, pertama, ekonomi, politik negara ni stabil. Datuk Seri Anwar dah menyelesaikan sebahagian daripada masalah paling utama negara sebelum ini. Bukan saja dalam kerajaan stabil, sebelum itu kucak-kacir Malaysia ni 5 tahun. Dalam parti yang jadi tonggak kerajaan, dalam keadilan, kita tidak pernah lebih stabil daripada yang kita ada sekarang. Sebabnya, kita tak ada Hamzah Zainuddin dengan tak ada Azmin Ali dalam parti ni. Kalau ada Hamzah Zainuddin, Azmin Ali kat parti mana-mana, hebat macam mana pun tak stabil lagi. Kita dah kena dulu. Soal misi menstabilkan harga barang. Bila kita mula-mula ambil alih, inflasi 4%. Sekarang tak sampai setahun, Oktober 1.8%. Tu yang saya duk tanya, ikut mananya kamu kata harga barang naik? Inflasi makin turun, paling rendah, paling kurang. Kalaupun tak nak sokong yang komen itu, jawablah bab ini. Kalau kamu kata ekonomi tak baik semua, kamu jawab ni macam mana dalam keadaan inflasi 1.8%. Kamu kan ada PhD. Yalah, tapi Mas Surah pun ada PhD juga, ya tak? Oh, sudah. Misi untuk mencipta naratif pertumbuhan ekonomi negara supaya kita boleh menarik pelabur dan menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Datuk Seri Anwar lancarkan ekonomi madani. Kita lancarkan pelan peralihan tenaga. Kita ada pelan industri yang baru. Kita ada kajian separuh penggal. Kita ada belanjawan. Zaman Muhyiddin PDF dulu berapa banyak dia buat? Paling kurang bila penganalisa nak komen, ujuklah, bandingkanlah, biarlah dia berasaskan kepada fakta. Misi kita untuk mengurangkan hutang kerajaan dan mengukuhkan kedudukan kewangan negara. InsyaAllah tahun 2023 kita akan dapat mencapai sasaran pengurangan defisit 5%. Tahun 2024 4.3%. Tahun 2025 3.5%, dan daripada 2026 ke atas kita akan mula melihat hutang kita berkurang. Jadi kok mananya gagalnya? Zaman 33 bulan dulu pernah kita tengok apa-apa rancangan untuk mengurangkan hutang. Jadi yang duk komen ni, komentar ni, kalau pun nak komen, tengoklah yang itu dulu. Dan yang terakhir sekali dari segi datanya, pertumbuhan ekonomi tidak pernah berlaku. Saya ingat sejak tahun sebelum 2018 pun lagi ada pertumbuhan dari satu suku ke satu suku secara berterusan. Ini kali pertama dalam sejak beberapa tahun yang lampau. Suku pertama tahun ini berbanding suku keempat tahun lepas naik 0.9%. Suku kedua berbanding suku pertama naik 1.5%. Suku ketiga, saya sebenarnya dah pucat tahu suku ketiga. Habislah ni, macam mana ni tak naik. Suku ketiga naik lagi 2.6%. Dan berdasarkan keadaan sekarang, insya-Allah kita akan dapat melepasi sasaran pertumbuhan kita. Ini berlaku dalam keadaan seluruh ekonomi dunia sekarang ini tengah lembab. Muhyiddin tak jawab. Penganalisa ekonomi tak jawab. Kalau walaun tak faham, okeylah, memang walaun macam itu.
Tapi bila ada komen-komen yang konon datang daripada cerdik pandai, daripada media, tapi dia tak tunjukkan data dan perspektif yang betul. Sebab itu hari ini saya nak jawab secara politik, saudara-saudari. Baik sikit lagi ni nak cerita pasal ringgit Sebab dia akan kata, yang itu tu tak penting. Sebab ringgit kita jatuh. Aku nak tanyalah walaun ni, berapa kali kau pergi New York tiap-tiap bulan? Yang sibuk sangat ringgit jatuh. Kau import Mercedes berapa biji tiap-tiap bulan? Ringgit dia kata jatuh. Baik Yang dia tak, yang tidak dikongsi. Yang itu yang kadang-kadang saya kecewa. Kerana memang betul kita dah terangkan, kita terpaksa mengambil keputusan untuk tidak membebankan rakyat. Kabinet bersetuju dengan pandangan Bank Negara bahawa dikekalkan kadar faedah itu kerana walaupun itu ada kesan kepada nilai ringgit, tetapi ia akan terus mengembangkan ekonomi negara. Tapi sebenarnya kalau kita tengok daripada akhir Jun 2023 ke akhir September 2023, yang ini yang saya nak tanya, ni termasuklah perwakilannya. Memang betul ringgit melemah, makin melemah Kita susut nilai 0.2% dengan Singapura. Betul. Kita susut nilai Jun ke September itu sebanyak 0.6% dengan Amerika. Memang betul. Tapi tak pernah disebut. Contohnya, kita mengukuh 2.9% dengan yen, 2.4% dengan baht Thai. Kita mengukuh 2.4% dengan sterling. Kita mengukuh 2% dengan rupiah. Kita mengukuh 1.8% dengan peso. Kita mengukuh 1.7% dengan Korean won. Kita mengukuh 1.6% dengan euro. Kita mengukuh 1.4% dengan Australian dollar. Kita mengukuh 0.2% dengan China. Yang kita lemah ni hanyalah dengan dolar Singapura dan dolar US saja. Yang lain naik semua ni dia tak cerita. Sebab itu yang cerdik pandai ni kalau nak cerita, cerita semualah. Jangan cerita yang walaupun nak dengar saja. Dan pasal ekonomi akhir sekali orang cerita pasal tengok ni mata wang teruk, bursa teruk. Dia tak tengok ke sebenarnya daripada prestasi akhir Jun kepada akhir September 2023, pasaran bursa Kuala Lumpur adalah antara yang terbaik bila dibandingkan dengan pasaran-pasaran bursa dunia, seluruh dunia. Kita hanya nombor 2 di belakang Jakarta saja. Jakarta meningkat 4.2%, Kuala Lumpur meningkat 3.4%, mengalahkan semua bursa-bursa lain, termasuklah Vietnam 3% saja naik. Mumbai hanya naik 1.7%. London naik 1% saja. Singapura naik 0.4%. Bangkok, semua Bangkok, Manila, New York, Shanghai, Seoul, Tokyo, Nasdaq dan Hong Kong, semua ini menguncup, saudara-saudara. Sebab itu Datuk Seri Anwar, saya harap kita terus fokus kepada perkara-perkara penting yang kita perlu buat untuk tahun 2024 ini. Kerana tahun 2024 is the year of action. And the year of action ini mestilah menumpukan kepada perubahan-perubahan utama kepada kehidupan setiap keluarga rakyat negara kita. Contoh yang paling baik ialah kos sara hidup. Kita telah berjaya menstabilkan harga, dia tak naik macam dulu. Saya harap tahun 2024 ini mengikut kesepaduan semua kementerian, kita tumpukan pula untuk meningkatkan pendapatan bulanan keluarga, baik dari segi menggunakan peluang untuk menstrukturkan subsidi untuk mewujudkan satu sistem bantuan dan juga perlindungan sosial yang menyeluruh kepada semua keluarga, dan juga untuk kita teruskan dengan reformasi pasaran kerja agar gaji itu naik dan pekerja-pekerja kita ditingkatkan kemahiran untuk mendapat gaji yang lebih baik.